Kini Baik, kita Auda, kembali. kita kembali bersama dalam Enak Rasa Rampai Pagi. Kali ini seperti yang telah pun kita nyatakan, kita akan bawakan menu itu bingka durian kuning ya. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa khabar? Nazira Hazira. Nadira. Pandai mengubah nama. Nadira dan Daud Iskandar. Yang tak asing lagi ya. Betul. Hari ini kami tetap tersenyum. Mata kami boleh nampak dengan mata ketan yang disenyum. Kalau saya senyum ke apa ni? Kalau saya apa? Kamu sentiasa tersenyum. Sentiasa tersenyum. Jadi menu yang akan Cikgu Hajar sendiri buat hari ini, bingka durian kuning. Jadi selalunya kalau bingka durian kuning ini dihidangkan sebagai mungkin minum petang, tapi tidak kurang juga dapat dimakan atau dihidangkan untuk juadah pagi. Jadi bagaimana ni Cikgu Hajar? Apa saja bahan-bahannya ni yang ada untuk membuat bingka durian ini? Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat-peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi dan salam sejahtera buat semua. Pastinya mereka semua di luar sana telah pun menyediakan pen dan kertas dan alat perakam ya. Dan mana-mana yang ketinggalan bolehlah melayari IG Rampai Pagi. Ya, di sana ada tertera resepi kita pagi ini ya. Baiklah, bahan-bahan kita hari ini Nadira dan Daud. Saya. Okey, pastikan mendengar supaya senang karang membuat. Okey, bahan yang ini adalah gula halus ya. Kalau menggunakan gula kester juga boleh. Gula halusnya 330 gram. Tepung gandum 320. Tetapi seandainya menggunakan duriannya lebih banyak, kita boleh menaikkan tepung gandumnya 350. Tetapi saya menggunakan di sini adalah 320 gram tepung gandum atau tepung serbaguna. Ya. Telur sebanyak 4 biji sahaja putih kuning. Yang ini untuk bahan santannya 1000 ml. Perisa durian 1 sudu kecil. Ini pewarna orange atau pewarna kuning juga boleh. Untuk bahan B, 20 gram mentega yang telah pun saya cairkan. Yang ini durian sebanyak 250 gram diambil isinya dan saya telah pun kisar bersama sedikit santan daripada yang sini ya, santan 500 gram yang telah pun saya ambil sedikit dan dikisar bersama duriannya. Baiklah kita mulakan ya. Silakan. Mula-mula yang ini ya. Kenapa saya tak memasukkan dahulu gula ataupun tepung? Hendaklah kita masukkan dahulu telur. Telurnya mesti ditapis ni. Bukannya ditapis, tetapi tadi kan termasuk ia punya kulitnya. Jadinya kulit telur. Bukannya telur yang ditapis, tetapi saya arah penapiskan kenapa telurnya ini ditapis? Sebabnya saya hendak menepikan kulit telur. Okey. Tapi memang menu ini menggunakan putih dan kuning telur. Putih dan kuning ya. Telur hendaklah dipecah ataupun digaul bersama santan terlebih dahulu. Okey. Kenapa? Memperkatakan mengenai dengan santan ini. Santan ini menggunakan santan asli ataupun santan produk kotak. Macam mana? Okey. Sekarang di studio saya menggunakan santan kotak, tetapi lebih sedap kalau menggunakan santan asli. Ya? Okey. Baik. Okey, hendaklah digaul rata. Kenapa saya memasukkan santan terlebih dahulu dengan telur dan dipecahkan ke telurnya dipecah ke santan ya. Agar ketan ni punya bingka atau halus dan cantik teksturnya. Ya, itu ia punya tips Mungkin dapat diketahui je dengan bahan-bahan yang dikongsikan ni berapa hasilnya, berapa takir dapat dibuat? Ini ketan ni menggunakan takir 10 kali 10. Boleh digunakan untuk satu takir, tetapi seandainya menggunakan takir saiz 7 atau 8 boleh dapat 2 ni. Jadi sebenarnya tergantung pada saiz takirnya. Tergantung kepada saiz takir. Okey, kita baru memasukkan 350 gram gula halus dan 320 gram tepung gandum. Kalau menguar mesti clockwise ni. Kalau menguar, kenapa selalu setiap rancangan saya akan menggaul adunan anti-clockwise?
sebabnya sambil dalam hati kita ni berselawat dan juga kita ni mengguna pusingan Kaabah. Lebih nyaman kali rasanya. Lebih nyaman dan insya-Allah berkat ya. Berkat. Lebih berkat. Ya, Berkat betul kita ni sekali. sekarang ni apa-apa di musim Covid ni kita ni apa-apa gunakan yang lebih berkat lah. Betul sekali, betul sekali. Okey. Mungkin Nadira bekas yang habis digunakan mungkin boleh berikan pada saya untuk supaya ruang kita lebih luas lagi ya. Iya. Okey. Baiklah. Setelah kita gaul rata segala tepung-tepungnya dan gula, kita gaul. Mungkin Nadira boleh menggaul. Okey. Gaulnya tapi takut lurusnya. Lurus. Jangan takut-takut. Boleh coba, boleh coba. Belajar memasak. Nadira kahwin sudah. Belum kahwin lagi. Lagi bagus. Supaya Atuk Kedapatan. belajar memasak. Okey, dimasukkan ke dalam Okey, sini. ke dalam bekas lagi yang lebih besar. Satu lebih besar. Kenapa tu? Untuk menapis. Oh, untuk menapis. Ini baru ditapis. Ini baru ditapis. Ini barulah kita tapis. Kenapa mesti kita tapis? Sebabnya untuk kita ni hendak mengambil kehalusannya dan menapis segala tepung-tepung tekstur yang supaya lebih lembut kali lebih lembut dan lebih cantik. Ciuman baunya walaupun pakai suku muka baunya amat mengeratkan sekali. Okey, Nadira boleh masukkan lagi lebihan. Ada cobatnya Cikgu Johal tadi menggunakan masannya. Satunya untuk supaya tidak ada kelihatan ketesan liur. Dan juga sebenarnya walaupun bukan musim Covid, kalau sekiranya untuk chef-chef kan ataupun di restoran peraturannya memang menggunakan mask menggunakan face mask agar jangan kita ni kalau sambil bercakap karang tempias satu masuk ke dalam makanan. Itulah. Atau resepinya ada baiknya lah sebenarnya. Bahan lagi atau bahan ekstra. Okey, jadi ditapis secara perlahan-lahan dan juga maksudnya kita ni kena sabarlah ya dalam ketani menapis. Sebenarnya ini menguji kesabaran ketani ni ya. Sebenarnya membuat kuih ni. Dan kalau membuat kuih hendaklah ketani hati tenang. Tidak boleh menggeragasnya orang. Tidak boleh stres. Jangan stres. Sebenarnya membuat kuih ini adalah penghilang stres ni. Mungkin ada menyumbang kepada jadikan indah kuih hatu. Cuma tu. Iya. Baik, kalau pertanyaan saya sekarang ini, bingka durian ini sebenarnya ianya kuih dalam kategori kuih tradisional atau macam mana? Ini adalah dalam kategori kuih tradisional. Sebenarnya kalau dulu orang bingka pandan pakai air pandan asal mulanya daripada pandan itu diperbagaikan bingka susu. Jadi masukkan lagi. Dulu-dulu kan mana ada kuih-kuih yang macam-macam. Jadi ada buah durian, digunakan buah durian dimasuk. Ada atau buah labu, digunakan sayur labu supaya anak-anak ni mau makan. Itu caranya. Dan pertanyaan saya seterusnya ya sambil menggaul ya. Durian yang digunakan kalau macam bukan musim durian ya Cikgu Aja ya. Ada orang menyimpan durian di dalam freezer kan untuk sekian lamanya lah untuk digunakan membuat kek ataupun bingka lah seumpama ini. Apakah ianya diperbolehkan atau macam mana? Atau menggunakan durian yang fresh? Ataupun adakah kita menggunakan? Memang kita boleh disimpan dalam freezer. Durian tersebut. Durian bolehlah disimpan walaupun jangka masanya 6 bulan. Tapi hendaklah di wrapping terlebih dahulu dan masukkan ke dalam kedap udara mengelakkan ianya berair. Selepas itu masukkan ke dalam freezer. Ianya boleh tahan 6 bulan ke setahun. Dah akan mengubah rasa? Tidak. Okey, baik. Jadi kalau kita ni lihat sendiri durian kuningnya ni pun sudah cukup kuningnya. Boleh ke indah ni Cikgu Aja kalau kita ni dah payah lagi memakai pewarna? Boleh. Kalau sekiranya ada yang hendakkan natural lah. Yang ini yang baru saya masukkan ialah mentega yang telah pun saya cairkan. Sekarang dan durian. Ini durian yang original ya. Yang originalnya. Yang original ya. Auda penonton sekalian. Dan durian ini telah pun saya masukkan ke dalam freezer ni sebenarnya. Berapa kurun? Saya buka
berapa kurun tunda lah. Lebih kurang dalam sebulan. Sebulan time musim Masa durian musim yang durian, lapas-lapas musim tu durian tu. lepas. Okey. Jadi Baik jom simpanan juga aja ha. iyalah. Kena kakai Ni ronja. lagi kan untuk musim apa ni? Hari Raya Tahun Baru Cina. Tapi stok untuk raya nanti ada sudah? InsyaAllah. Ini Wah, kan masuk awal lagi sudah tu. bersedia. Untuk kek duriannya. roll durian. Untuk Kek lapis bulan betul? puasa. Kek roll durian betul? Kek lapis durian. Nanti ajarlah kami. Lepas ni Carol durian lagi. Calak durian. Calak durian lagi. Khas untuk raya. Iya. Okey, jadi audio penonton sekalian telah dimasukkan durian tersebut ya. Digaul rata. Digaul rata. Kenapa dia menggunakan mesin yang biasa? Tidak. Kalau bingka, apa petani bezanya cuma menggunakan manual. Okay, Sebabnya kalau menggunakan mesin, ianya akan sebab kuih ni bukannya manusia saja masuk angin lah parutnya. Kuih pun boleh masuk angin. Boleh masuk angin. Macam mana kau tahu tu kuih tu masuk angin? Berlubang-lubang dan menggelembung. Jadi nanti mungkin dapat berikan saya. Ini dah lagi digunakan ya? Tidak. Cukup. Okey, tadi saya telah pun masukkan durian yang sebanyak 250 gram. Kalau sekiranya musim durian dah cukup dah durian, sekadar 100 setengah pun okey, 150. Asal mengambil rasanya. Rasanya pun sudah kuat. Jadi yang ini saya masukkan perisa durian 1 sudu kecil atau 1 kep, dan pewarna boleh menggunakan pewarna orange ataupun pewarna kuning lemon juga boleh. Supaya lebih nampak serinya seri. lagi ya. Tetapi seperti kata Nadira, kalau ada yang tidak mahu menggunakan pewarna juga boleh. Sebabnya ia sudah natural lah. Tadi sebenarnya kami bertanyakan Cikgu Hajar, kalau sekiranya ada yang ingin mengolahkan lagi bingka durian ni, macam mana? Macam mungkin dapat dicampur Oreo ke atau bagaimana untuk membuat satu inovasi lagi? Okey, bingka durian ni sekiranya untuk hantaran, untuk orang kahwin, tidak semestinya takirnya tu ketani gunakan yang 4 segi. Ketani boleh membuatkan heart shape, dan kita juga durian juga boleh diperbagai seperti di luar negeri. Saya pernah masa saya di Jerman di Frankfurt. Kami memakan diorang bingka durian itu diorang letakkan diolahkan dengan fresh cream. Diorang letak di atasnya. Selepas tu ditaburkan dengan Oreo. Ditabur Oreo ya. Baik, silakan. Okey, dia letakkan di dalam loyang. Loyang yang telah pun saya alas dengan parchment paper supaya mudah keluarkan kulit. Untuk memudah keluar. Pandai sudah nak. Bagus, jadi anak murid sudah ni. Jadi anak murid di sini. Mana-mana bakal mertua yang memilih menantu boleh sudah ni. Alhamdulillah. Dan kalau bingka ni kalau kan tahu ya masak sudah macam mana? Macam kalau sekiranya kek mungkin orang selalu cucuk kan. Tapi kalau macam menggunakan kepanasannya macam mana nanti boleh dijelaskan. Okey, ini ada penonton di luar sana. Ini adalah loyang berukuran 10 kali 10 dengan saya telah pun mengalaskan dengan parchment paper. Parchment ni parchment paper ia ada 2 jenis. Satu baking grease, yang satu lagi parchment ianya kalis air tu. Jadi hendaklah dikeluarkan terlebih sedikit cuma tu agar ianya senang dikeluarkan nanti. Dan suhu apinya saya sering membuat 180 hingga 200 Celsius. Rek paling bawah, api atas bawah, dan dibakar selama 1 jam. 1 jam. Kalau 1 jam itu memang masak. Dia lagi undercook tu. Confirm masak. Confirm masak. Tetapi mengikut oven masing-masing. Sebabnya kadang ada oven yang dah berapa tu berapa panas. Jadi ditambahkan saja. Ketani akan mengangkat di tepinya. Ketani boleh rasa tu ia punya pejal. Di tepinya tu akan terlepas. Jadi itu dia audio panduan ataupun tips yang telah pun dikongsikan bersama, menggunakan api atas dan bawah dengan kepanasan paling bawah. Okey, dengan kepanasannya 180 hingga 200 selama 1 jam. 1 jam. Confirm masak. Dan juga ketahanan kuih. Kadang-kadang ada orang boleh ke tidak dibuat awal? Boleh.
boleh, jawapannya boleh. Dan selepas satu, kalau untuk besoknya, ketani simpan saya di atas meja. Kalau mau ia fresh lagi, dimasukkan, dipanaskan oven. Kemudian dimasak dalam 5 ke 10 minit sahaja. Itulah ya, kita pun terliur sudah ni dengan makanan ini. Tapi bagaimana jika kita kembali selepas ini? Ya, baik. Sekarang kita ni sudah fast forward. Kita masak. ni sudah ke depan. Masak sudah. Anda perlu menunggu 1 jam ni Cikgu Dah Hajar. perlu. Macam mana ni? Pasal tadi menggunakan dapur magic. Menggunakan yang dapur cepat. magic. Siap sudah. Jadi kalau kita ni lihat sahaja warnanya pun ada sedikit brown-brown. Ada sedikit kecoklatan. Menunjukkan masak kali sudah Cikgu Hajar. Sebab itu kata saya tadi, ya, sebelum ketani memasukkan ke dalam oven, suhu apinya 180 hingga ke 200, ianya sudah akan memasakkan ke atas. Sekiranya di atas ketani hendak hangus-hangus lagi sedikit. Tu kenapa tu? Apa sebabnya tu? Okey, ditukarkan lagi 5 minit. 5 minit api atas sahaja. Untuk menganguskan di atas. Pasal ada orang, kata penerbit ketaninya, ia suka kalau ada angus-angus sedikit di atas. Macam mana ya, di tepinya. Jadi saya tukar api atas, apabila sudah masak, tukar api atas sahaja, biarkan dia angus-angus di atas dalam masa 5 minit sahaja. Baik. Baiklah. Kita ada masa yang sangat suntuk sekali. Masa sangat mencemburui kita ni. Mungkin kerana kita ni ada bingkai yang nyaman kali ya. Jadi masa pun sangat singkat. Jadi ribuan terima kasih ya kami ucapkan. Terima kasih kita ucapkan Cikgu ya kepada Hajar Cikgu Hajar sekali lagi atas tunjuk caranya. Kita ada masa dalam 10 saat sahaja. Ya, bagi peminat-peminat di luar sana, kalau sekiranya terlepas pandang tadi dan dah sempat menulis, boleh layari YouTube di segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Bersama saya lagi, bersama Daud di studio dan Nadira, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.